Audio Jungle. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bersama-sama lagi bagi menyambung kita punya pengisian ataupun tazkirah serta munajat kita yang kita jalankan setiap minggu pada hari Jumaat bermula pada jam 7.45 pagi sehingga tamat kita punya bacaan surah Al-Kahfi dan suratul Yasin. Alhamdulillah, minggu ni tak selesai dalam minggu ke-6 atau minggu ke-7 kita bersua setiap pagi. Setakat ini kita berada pada landasan yang betul lah dengan menggunakan kitab kita iaitu kitab Bidayatul Hidayah. Suka saya ingatkan, suka saya ulang kembali apa kitab yang kita bawa sebab kemungkinan besar ada yang pada minggu ini baru dapat join bersama kita kan. Kitab yang kita guna untuk tazkirah ringkas pada pagi ini adalah pagi setiap Jumaat ni adalah kitab karangan Imam Ghazali, Bidayatul Hidayah, dan kita masih lagi dalam membicarakan bahagian yang pertama iaitu adab-adab melaksanakan ketaatan. Okey, dan adab melaksanakan ketaatan ni dan suka lagi saya ingatkan untuk perbincangan dalam kitab ini, permulaan bagi jalan hidayah ini dia ada dua perbincangan yang utamanya lah. Yang pertama, cara kita nak dapat hidayah, kita kena melaksanakan ketaatan. Dan yang kedua, kita kena meninggalkan segala maksiat. Itu adalah kunci utama dalam kita untuk nak mendapatkan hidayah. Hidayah ni bukan sekadar kita tunggu sahaja dapat Allah Subhanahu Wa Taala, tapi hidayah itu mesti kita cari. Itu sebenarnya mesti kita cari, mesti untuk kita dapatkan. Dan cara-cara dia itu yang disebut dalam kitab ini, kitab Bidayatul Hidayah. Sebab minggu lepas Anwar kata tak nampak dia punya kitab tu. Ini adalah kitab ni banyak version lah. Ini antara penerbit yang saya beli hari itu. Bukan hari itulah, dah lama dah kitab ni pun dah nak hancur sebenarnya kan. Dan saya asasi dahulu. Kita dah beli tahun 2007. Dia tulis. Waktu awal belajar di Kelantan dulu, di asasi pengajian Islam Universiti Malaya dulu, beli kitab ni tapi tak habis baca. Baru sampai bab mana saya dah lupa, tapi dah banyak sebenarnya dan nak habis sebenarnya. Sebab dah ber-highlight tu kan. Dah highlight tu maksud dah dibaca dah tu. Okey, pada minggu lepas dan minggu sebelum ni kita membicarakan tentang bahagian yang pertama berkenaan dengan adab-adab melaksanakan ketaatan. Okey, yang kita sentuh adab-adab melaksanakan ketaatan. Yang pertama adalah adab bangun tidur. Okey, dan yang kedua adab-adab masuk ke dalam tandas. Yang mana adab bangun tidur ni kita bincangkan berkenaan dengan apa zikir-zikir yang sabit daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan zikir ataupun sebutan yang utama yang perlu sepatutnya kita laksanakan sebagai seorang muslim bila bangun daripada tidur. Bukan semata-mata kita bangun tidur tu terus tengah handphone ke apa kan. Bukan saya kata dekat yang mendengar ni, kadang-kadang saya pun begitu juga. Kita ikut sekadar jadi macam tabiat handphone ni kan. Ini masalah juga handphone sebenarnya kan. Dulu kan tak ada handphone boleh je hidup kan. Tak ada masalah kan. Okey, dan kita sentuh juga yang mana saya tambahkan juga bacaan-bacaan yang ada dalam yang disebut dalam Hisnul Muslim, kitab saya ni, kitab Hisnul Muslim Kutaib, kitab kecil saya, Hisnul Muslim, iaitu senjata bagi perisai bagi orang Islam ataupun orang Muslim, yang mana ini pun banyak version. Ini version yang saya ada, version saya beli dah lama dah nak koyak rabak dah, nak main-main semua kan. Kita letak ke tempat yang senang kita nak baca depan TV kan, senang, ada sofa kat situ. Anak anak yang main balut balik kan. Ada version yang terjemahan dan ada version yang biasa. Okey, yang penting saya sentuh juga, saya selitkan juga bacaan-bacaan yang ada dalam ni. Okey, dan minggu lepas kita sentuh berkenaan dengan adab-adab masuk tandas, yang mana adab masuk tandas ni suka saya nak tambahkan satu lagi berkenaan dengan istijab ataupun berkenaan dengan istibrak. Istibrak ni ataupun melawaskan
ketika selepas kita kencing, kita mengeluarkan. Kebiasaan istibrak ni orang buat pada air kencing lah, pada membuang air kecil ya, membuang air kecil. Istibrak tu dengan berdehem-dehem. Yang mana dalam kitab ni disebut juga salah satu adab dia adalah dengan kita kena melawaskan ataupun kita kena berdehem-dehem ataupun kita kena beristibrak selepas kita rasa dah habis kita membuang air kecil. Ini suka saya nak sentuh berkenaan dengan istibrak. Sebab istibrak ni kalau kita tidak beristibrak, dia akan boleh membawa kepada satu penyakit. Ni tambahan saya, baru saya teringat, dah habis hari tu baru teringat sebab kita mengejar masa kan. Bila kita habis kita beristibrak tu, dia kalau kita tidak mengamalkan istibrak, dia boleh menyebabkan kita ni didatangi satu penyakit, iaitu penyakit kencing tak lawas. Ni memang ada, ataupun dalam bahasa Arab dia dipanggil silsil baul tak salah. Silsil baul sahaja, ataupun kencing tak lawas. Maksudnya kencing tu menipis je. Memang ada kejadian itu. Kita dalam rasa macam lawak benda tu kan, nampak macam lawak, kencing tak lawas, kencing menipis. Memang ada berlakunya kepada individu yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala lah, rezeki dia kena penyakit macam tu kan. Jadinya apa permasalahan kepada penyakit-penyakit seperti itu? Silsil baul yang mana air kencing itu tak tus, orang kata kencing tak tus lah, kencing tak lawas, kencing tak tus. Dalam bahasa Parik ni orang kata kencing tak tus. Kalau kencing tak tus ni memang memang perbincangan ulama dah ada cerita tentang ini kan. Dan juga kalau orang yang berpenyakit ini, dia yang pertama dia kena ulama gariskan dengan beberapa panduan lah. Yang pertama, hukum solat dan juga ibadah yang memerlukan wuduk tidak tergugur disebabkan penyakit kencing tidak lawas. Jadi ini yang penting ni, kenapa kita selepas kencing kita perlu berdehem-dehem tu. Kenapa Imam Ghazali letakkan berdehem ini salah satu daripada adab-adab selepas adab dalam masuk ke tandas. Bila masuk tandas kita mengqada hajat, sama ada hajat yang kecil ke hajat yang besar ke. Dan untuk qada hajat yang kecil itu Imam Ghazali selitkan kena berdehem-dehem. Dan inilah sebabnya nak menghindari individu daripada kita ni daripada terkena penyakit silsil baul, ataupun yang disebut sebagai kencing tak lawas ataupun kencing tak tus. Okey. So ada beberapa garis panduan ni sebagai tambahan lepas, sebab saya terpanggil, saya rasa perlu sentuh benda ni kan. Okey, hukum solat dan juga ibadah lain memerlukan wuduk tidak tergugur disebabkan penyakit. Maksudnya kat sini garis panduan yang pertama, walaupun dia ada penyakit macam tu, apa ibadat yang melibatkan wuduk, dia tidak tergugur disebabkan dia ada penyakit tersebut. Ini kadang-kadang ada orang memudah-mudahkan, aku ni ada penyakit kencing tak lawas lah, apalah, tak payah semayang lah. Tidak tergugur. Sebab itu adalah solat ke, khususnya solat lah, solat ibadat-ibadat yang memerlukan wuduk, contoh solat 5 waktu, itu adalah mutlak. Tidak ada ulama yang menyatakan solat ini adalah perintah yang zonni, tidak. Solat itu adalah perintah yang mutlak. Okey, yang keduanya perlu dibersihkan dahulu bahagian kemaluan dan kemudian diikhtiarkan dengan sesuatu yang boleh menutup bahagian kemaluan tersebut, seperti membalutnya dengan kapas. Ditutup dengan bandage, papers atau apa-apa sekalipun, agar titisan air kencing itu dapat dihalang dari terus menitis. Untuk perkara untuk penyakit ini juga ulama sentuh juga berkenaan dengan bagaimana perempuan istihadah. Perempuan istihadah ni perempuan yang keluar penyakit kan, keluar darah, dia keluar darah penyakit, kata istihadah ni darah penyakit lah. Yang mana darah penyakit ni dia bukan darah haid, tapi dia adalah darah penyakit bagi perempuan. Yang mana kebiasaannya dia keluar daripada perempuan itu lebih daripada timing yang biasa. Yang kebiasaan yang setiap perempuan ni kadang berbeza-beza dia punya tu. Saya pun berkenaan bab istihadah, bab haid ni dulu memang tak berapa pandai sangat. Tapi bila berkahwin ni kita berbincang dengan rumah semua kan, tanya orang rumah. Sebab ada kadang-kadang student tanya juga isu-isu tentang haid ni kan. So kita tahu kan. So bila ada isu-isu berkenaan dengan haid, berkenaan dengan istihadah ni bagaimana dia punya penyelesaiannya. Jadinya penyelesaian yang sama juga ulama gariskan
dalam kita nak menyelesaikan ataupun nak menyelesaikan isu berkenaan dengan silsil baul ataupun penyakit tak lawas. Dia sama juga kes dengan istihadah ni kan. Istihadah ni pun sama juga. Walaupun perempuan tu seorang yang istihadah, dia keluar dia punya haid tu, bukan haid, dia punya darah tu masih ada pada seluar dalam dia, pada dia punya panty liner ke ada ke, ataupun pada dia punya pad tu ada. Maksudnya walau melebihi daripada tarikh kebiasaan tu haid, itu dinamakan sebagai istihadah. Istihadah dan hukum dia sama juga, kena semayang. Dan dia kena mengikut garis panduan yang saya sebut ni lah. Perlulah dibersihkan dahulu bahagian setiap kali solat lah. Setiap kali solat dia kena kemaluan, kemudian diikhtiarkan sesuatu untuk bahagian kemaluan tersebut dengan kapas ke ataupun dengan pampers ke, atau apa-apalah yang boleh membalut, yang tidak boleh terkena kita punya seluar kita tu. Okey, yang ketiga pula, bagi wuduk pula perlulah segera berwuduk setelah berhati-hati dengan merasakan tidak lagi menitis air kencing selepas ia dibalut atau ditutup, dan wuduk tersebut perlulah diambil selepas masuknya waktu solat. Kalau orang ada penyakit ini ataupun ada perempuan yang penyakit istihadah ni, dia kena bersegera lah. Dia dah balut ke apa ke, dah pakai panty liner. Biasanya kalau mesti ada dia pakai panty liner kot. Dia pakai panty liner, tengoklah. Okay. Dan dia kena ambil wuduk tu selepas waktu solat masuk. Tak boleh sebelum waktu solat tu. Kena ambil waktu selepas waktu solat. Okey. Dan juga wajib berwuduk bagi setiap solat fardu, dan wuduk tersebut boleh digunakan untuk beberapa solat sunat selepas solat fardu. Sebab benda ni, isu ni pun orang rumah saya pun ada juga terkena. Mungkin ada perempuan-perempuan, wanita-wanita yang mendengar ni pun yang pernah mengalami istihadah juga. Jadinya rumah saya tanya, bagaimana kita nak menyelesaikan kan? Bila kita tengok rujukan balik, istihadah ni memang wajib lah untuk solat. Jadinya cara terbaik tu saya ambil dengan garis panduan silsil baul ni kan. Setiap kali semayang kena berwuduk. Kena bersihkan tempat tu dulu, baru itu dengan bersegera lah. Tak boleh lah main handphone dulu ke, lepas main handphone balik kan, tak boleh. Solat terus. Itu untuk kondisi perempuan yang beristihadah dengan lelaki yang mempunyai silsil baul. Kadang-kadang perempuan ada juga silsil baul ni. Okey, bukan terhad pada lelaki. Okey, dan seterusnya yang kelima, wajib segera menunaikan solat selepas berwuduk untuk memurahkan hadas, namun tidaklah memudaratkan solat jika dilewatkan solat tersebut disebabkan oleh maslahah seperti mendengar azan dan iqamah, menunggu jemaah yang lain bagi solat berjemaah, mencari kiblat, menuju ke masjid, mencari sutrah. Sutrah ni adalah penghalang kita solat. Sebab sutrah ni merupakan salah satu daripada yang kita sebut sebagai sunnah. Kalau kita nak solat itu, solat di masjid ke apa, kita kena letakkan sutrah. Itu kalau kita tengok negara-negara Arab, kebanyakan mereka, masjid-masjid mereka ada sutrah, ada macam penghalang, macam ada setinggi, tak salah saya setinggi betis dia orang ada di situ. Dan salah satu daripada sunnah juga, memang sunnah menepati sunnah Nabi Muhammad SAW adalah kita meletakkan sutrah di depan kita supaya orang tidak lalu lalang. Kalau orang nak lalu lalang pun boleh untuk lalang jika kita meletakkan sutrah. Okey, sutrah. Okey, dan seterusnya yang keenam, sekiranya dilewatkan solat tanpa adanya maslahah, maka batal wuduknya dan wajib ke atasnya untuk mengulangi wuduk tersebut sebagai berhati-hati kerana telah berulang hadas najis seperti najis sebelah. Okey, dan sebenarnya wajib berwuduk bagi setiap kali solat fardu, dan dibolehkan untuk wuduk tersebut untuk satu solat fardu saja. Dan selepas solat fardu tu kita nak bawa solat sunat berapa banyak pun boleh. Tapi bila nak solat fardu boleh, kena semayang, kena ambil wuduk semula. Dan seterusnya, wajib menggantikan balutan, bandage ke, plaster ke, pampers ke, pad ke, panty liner ke, ini bagi istihadah tadi lah, dengan yang baru sekiranya memperbaharui wuduknya. Wuduknya itu akan terbatal dengan perkara-perkara lain yang membatalkan wuduk, seperti kentut, gila, namun tidak bagi kencing yang tidak lawas meskipun ianya najis. Maksudnya dia kena tukar setiap kali sebelum ambil wuduk tu, dia kena tukar tukar balutan tersebut. Jadinya inilah yang kenapa Imam Ghazali letakkan
isu tentang berdehem-dehem. Mungkin dahulu ni kita tak tahu. Memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun Imam Ghazali sebut dalam kitab ni ada sebab. Sebab memang ada penyakit yang disebut sebagai silsil baul ataupun sebab kencing tak tos kan. Kencing tak awas, kencing tak tos, kalau perak panggil kencing tak tos. So ada penyelesaiannya. Ulama dah bincangkan lama sebenarnya. Cuma kita mungkin kita tak jumpa lagi kan. Okey. Jadi setinggi mana kita sebagai seorang muslim menjaga kita punya kebersihan ataupun menjaga kita punya rules untuk kita nak nak solat. Solat peraturan-peraturan yang perlu kita laksanakan. Okey, kita sambung lagi. Masih lagi bab yang kedua berkenaan dengan ada masa tanda tadi isu tentang berdahem, sebab minggu lepas tak habis lagi sebenarnya bab yang kedua. Okey, dan hendaklah engkau duduk ketika qada hajat itu dengan memberatkan sebelah kakimu yang kiri. Ini saya sebut seminggu lepas kan. Sampai sini dia sebut itu. Supaya lebih mudah keluar najis. Ini salah satu daripada yang disebut sebagai Imam Ghazali sebagai cara kita adab-adab kita nak mengqada hajat, khususnya hajat yang besar. So untuk memudahkan keluarnya najis. Okey, istinja itu antara menggunakan batu, boleh digantikan dengan kertas tisu dan air. Dan jikalau engkau hanya mahu menggunakan salah satu daripada kedua itu, iaitu tisu ataupun air itu tadi yang benda kesat perkara itu hendaklah engkau memilih untuk menggunakan air. Sebab air itu adalah lebih afdal. Dan jika engkau mahu menggunakan batu saja, maka carilah 3 biji batu yang suci yang dapat menyerap ataupun menyuci. Menyerap di sini maksudnya menyucikan dan mengeringkan tempat yang keluar najis tersebut. Maka engkau sapu dengan batu itu akan tempat keluar najis, kiranya tidak menyebabkan najis itu merebak ke tempat lain. Dan begitu pula hendaklah engkau sapukan kemaluanmu dengan 3 kali sapu daripada sebiji batu. Ini kalau isu tentang batu yang besar lah. Kalau batu yang besar cukup hanya sebiji batu, tapi bukan pada permukaan yang sama, dia pada permukaan yang berbeza-beza. Mungkin kalau batu besar ini, contoh batu besar ini kan, besar inilah besar handphone ni batu kan. Okey, permukaan di sini, permukaan sini. Dia ada 3, depan, belakang, tepi. Permukaan yang berbeza. Bukan maksudnya satu batu tu, kalau batu kecil 3 biji. Kalau batu besar sebiji dah cukup, tapi cara penyucian dia kena kita beralih-alih dia punya permukaan untuk kita mengesatkan tempat najis kita itu. Okey, dan jikalau belum masih bersih dengan 3 biji batu, maka hendaklah engkau sempurnakan istinjakmu dengan 5 biji batu atau 7 biji batu sehingga jadi suci tempat keluar najis itu. Ini kalau cerita tentang kita gunakan batu yang kecil lah. Tapi kalau tak yakin juga, batu besar lah. Tak yakin batu besar, banyak ke batu besar tu lagi kan. Tapi susah. Tapi sebenarnya dekat Malaysia kita ni, khususnya dekat Malaysia ni tak ada isu tentang air lah kan. Dekat Perak sini pun, sepanjang saya hidup di Perak ni, tak pernah lagi ada isu air ni. Waktu hari raya pun, walaupun ramai kaum kerabat balik pun, masih lagi tak pernah terputus air lah. Dan di bilangan batu itu disunatkan ganjil, dan menyucikan tempat keluar najis itu hukumnya wajib. Dan janganlah engkau beristinja dengan tangan kanan. Ini syariat kita lah. Nabi Muhammad SAW pun sebut berkenaan dengan tangan kiri ni adalah tangan untuk kita membersihkan najis. Dan hendaklah engkau membaca doa setelah selesai istinja itu dengan katamu, Allahumma tahhir qalbi minal nifaq wa hassin farji minal fawahish. Fawahish ni adalah najis-najis lah, seperti kejahatan-kejahatan. Ini antara doa lah. Kalau tak boleh bahasa Arab, Ustaz susah lah nak ngapai bahasa Arab ni kan. Kita apa? Dia punya terjemahan bahasa Melayu ni apa? Ya Allah, sucikanlah hatiku daripada sifat munafik dan peliharalah kemaluanku daripada kejahatan. Kejahatan ni pelbagai kejahatan lah. Kalau isu tentang kalau melibatkan kemaluan ni adalah
kejahatan yang berbentuk penzinaan lah, supaya Allah lindungi kejahatan-kejahatan yang melibatkan kemaluan kita. Bukan sekadar zina, mungkin juga sekarang ni isu LGBT kan, ada yang gay, bisexual semua tu, itu pun termasuk daripada kejahatan-kejahatan yang berpunca daripada kemaluan kita kan. Okey. Isu tentang masalah tentang gay, masalah tentang bisexual, masalah tentang ini semua tentang kejahatan kemaluan kita ni kan. Bisexual, walaupun liwat, dan juga kalau yang perempuan ni orang panggil tomboy kan, tomboy. Itu pun salah satu daripada yang disebut sebagai kejahatan-kejahatan daripada kemaluan. Supaya Allah lindungi kita, kemaluan kita ini bukan sekadar lindungi daripada penzinaan, tapi juga melindungi kemaluan-kemaluan kita ini daripada melakukan kerosakan-kerosakan yang melibatkan kemaluan kita itu selain daripada zina. Okey, dah hendaklah engkau menggosok tanganmu dengan tanah atau dinding ataupun dengan sabun lah. Kalau zaman kita ada sabun. Setelah selesai daripada istinja, okey, supaya tak nak ada bau lah, supaya tak nak ada bau lagi pada tangan kita. Itu salah satu daripada perkara-perkara yang disebut dalam adab yang kedua, iaitu adab-adab masuk ke dalam tandas, yang mana kita sentuh berkenaan dengan berdaham-daham, beristibrak kan, bagaimana cara kita kedudukan kita ketika kita mengqada hajat, dan juga kita sentuh juga dalam bab yang ini, dalam adab yang kedua ini berkenaan dengan cara nak istinja. Apa cara istinja yang terbaik? Cara istinja yang terbaik adalah dengan menggunakan air dan benda yang kesat. Kalau tak ada, tapi kebanyakan kita sekarang ni kita dah ada air, kita pakai air lebih utama lah, walaupun di depan kita tu ada tisu dengan air kan. Okay. So air itu adalah yang terbaik, adalah elemen penyucian yang terbaik adalah dengan menggunakan air. Dan saya ada kajian berkenaan dengan penyucian menggunakan air. Yang dibuat kajian sains, saya penemuan kajian sains. Mungkin boleh cari nanti, saya tak sempat nak cari nanti. Kalau saya sempat cari, saya akan kongsikan pada minggu hadapan berkenaan dengan kajian sains, berkenaan dengan elemen yang terbaik dalam penyucian najis kita. Ini sebab kalau kita tengok, martabat yang paling tinggi dalam penyucian kita, dalam istinja kita adalah dengan menggunakan air, bukan menggunakan tisu, bukan menggunakan batu itu tadi ataupun benda-benda kesat. Tapi jika tidak ada air, maka dibenarkan untuk kita menggunakan perkara-perkara yang disifatkan ianya sebagai kesat, iaitu seperti tisu, kertas, batu kan. Jadinya bolehlah untuk kita, tak dapat sikit pun banyak perbahasan kita, khususnya perbahasan kita tadi saya sentuh juga berkenaan dengan penyakit sil-sil baul kan. Okey, kalau macam ada yang tak jelas lagi, boleh hubungi saya, boleh tanya saya kembali pada tazkirah yang akan datang kita jalankan insya-Allah. Okey, untuk hari ini saya rasa cukup sekadar itu berkenaan dengan kita dah tamatkan adab yang kedua. Minta maaf Anwar sebab bila saya check balik bab yang kedua ni tak habis lagi minggu lepas. Sebab tulis dekat poster kita tu adab yang ketiga. Maaf sangat. Okey, minggu depan insya-Allah kita akan pergi perbahasan kita kepada adab yang ketiga dalam melaksanakan ketaatan, iaitu adab yang berkenaan dengan berwuduk. Adab sebelum wuduk tu apa kita kena baca. Dan selepas wuduk tu apa yang perlu kita baca. Tengah-tengah wuduk tu apa mungkin ada bacaan-bacaannya ke kan. Dan juga apa dia perbuatan-perbuatan sebelum kita nak berwuduk. Okey, insya-Allah. Okey, saya rasa untuk tazkirah ringkas kita pagi ini kita stop sampai situ saja. Okey, kita akan bermula kita punya bacaan Yasin pada pagi ini, dan juga selepas itu kita akan terus kepada bacaan suratul Kahfi, dan insya-Allah kita boleh semua untuk mengambil teks bacaan masing-masing lah.
Okey, kita niatkan bacaan Yasin kita pada pagi ini untuk kesejahteraan semua muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat kita, semua rakyat Malaysia khususnya, dan juga tidak lupa kepada kedua ibu bapa kita yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, supaya Allah merahmati mereka sama ada di dunia maupun di akhirat. Dan juga kita niatkan baca Yasin ini untuk anak-anak kita, isteri kita, pasangan-pasangan kita, supaya Allah memberi keberkatan dan Allah melimpahkan kerahmatan kepada kita semua. Dan juga kita niatkan bacaan Yasin pada pagi ini untuk kesejahteraan kita punya negara dan juga kita punya College Fiqrah dan juga Fiqrah ni supaya terus maju. Dan juga kita doakan dan kita niatkan bacaan Yasin kita ini pada pagi ini untuk keluarga-keluarga kita kan, ahli keluarga kita, supaya Allah memberi keberkahan dalam rumah tangga kita, supaya Allah ni dapat membantu kita untuk menghidupkan kita punya imarahkan kita punya rumah tangga dengan anak-anak kita. Dan juga kita khususkan juga kita punya bacaan Yasin untuk mereka-mereka yang telah menghadap ilahi, iaitu yang telah meninggal dunia, supaya Allah merahmati mereka dan juga memberi keampunan kepada mereka. Dan juga seterusnya untuk diri kita sendirilah, supaya Allah sentiasa menjaga kita dan Allah sentiasa menetapkan iman kita dan juga Allah sentiasa mengingati kita. Okey.